Okey, kelas. Kita masuk dengan soalan yang pertama. Kita mulakan dulu dengan Nabila. Nabila 5 Khaldun. Soalan 1A. Kejap cikgu. Okey. Maklumat berikut adalah isu global yang dihadapi oleh Malaysia. Penyalahgunaan dada, pentindihan sepadan, X, Y. A. Apakah dua lagi isu global yang dihadapi oleh negara kita? Satu, kempen anti minyak sawit. Yang kedua, pemerdagangan orang. Okey, yang pertama kempen anti minyak sawit. Yang kedua pemandangan orang. Tambah dekat situ yang kita ada 5 isu global. Ingat, isu global ni adalah isu antarabangsa melibatkan negara kita dan negara lain. Maksudnya isu yang merentas sepadan lah. Okay, satu lagi adalah penyakit berjangkit. Okay, dia ada 5. Penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemandangan orang dan terakhir sekali adalah penyakit berjangkit. Kelas terus pergi kepada soalan 2A, iaitu soalan esei. Soalan esei tu jawab soalan yang sama, okay? Cuma dia dalam bentuk esei lah. Dan bila dalam bentuk esei, dalam satu perenggan, maksudnya awak kena masukkan ke minimal ada 4 kat situ. Okay? Minimal 4 daripada isu yang diminta dalam soalan 2A. Okay? Maksudnya kita tengok soalan untuk 1A dan 2A adalah soalan yang sama. Cuma berbeza bentuk. Satu soalan esei, satu soalan struktur. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, 2B, Putri. Jelaskan isu pertindihan sepadan yang melibatkan Malaysia dengan negara lain. Yang pertama, tuntutan terhadap Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dengan Singapura, manakala Pulau Sepadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Okay. Yang kedua, isu tuntutan Kepulauan Spratly melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Yang ketiga, pada tahun 2008, Mahkamah Antarabangsa memutuskan hak milik Pulau Batu Putih kepada Singapura. Akhir sekali, pada tahun 2002, Mahkamah Antarabangsa memutuskan Pulau Sepadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Okay. Alright, jawapan tadi itu adalah untuk bagi jawapan soalan 1B. Isu berkaitan dengan tuntutan Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan dan Ligitan dan Pulau Spratly. Okay, kelas, tengok buku teks awak pada muka surat 227. Okay, cikgu nak bagi penerangan sikit. Sekarang ni kita tengok kenapa negara-negara yang mereka ni berebut kawasan-kawasan bersifat berbentuk kepulauan. Okay, sebab salah satu sebab dia adalah dia ada satu syarat dalam undang-undang antarabangsa, jarak 200 batu nautika daripada kawasan daratan kepulauan milik kawasan yang mentadbir negara tersebut. Contohnya kalau kita sekarang ni kita tengah fight untuk dapatkan kepulauan Spratly dengan beberapa negara antaranya China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Kalau kita dapat kepulauan Spratly tu, 200 batu nautika daripada kawasan daratan kepulauan tu adalah milik negara. Okay, milik negara tu bermaksud sebarang hasil ekonomi ataupun keluasan kawasan pemerintahan termasuk daripada 200 batu nautika tu adalah milik negara. Sebab tu kita tengok sekarang ni tengah isu bergolak bila China yang sangat jauh daripada kawasan Asia Tenggara tadi telah membina bangunan ataupun struktur kemudahan dekat Kepulauan Spratly ni. Dia punya kesan nanti sekiranya isu ni dibawa ke Mahkamah Antarabangsa dekat The Hague, Belanda, dia akan pertimbangkan beberapa isu. Pertama, ada tak binaan yang menunjukkan kepulauan tu milik sesebuah negara. So sebab tu China telah membina pelbagai kemudahan tentera dekat sana supaya memudahkan China nanti untuk menuntut Kepulauan Spratly daripada Mahkamah Antarabangsa. Okay, seterusnya kita pergi soalan C.
Soalan C, kita pergi Arsyad. Mengapakah negara kita bertekad mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah? Slide. Sebab apa negara bantras penyalahgunaan dadah? Itu masuk soalan. Soalan. Arsyad Alam. Sebab apa Malaysia bantras? Sebab apa negara kita membantras penyalahgunaan dadah? Sebab akan merosakkan masyarakat. Boleh? Merosakkan fizikal masyarakat, fizikal individu, lain. Maksudnya kita boleh cakap keburukan dadah ni. Generasi yang negara generasi juga, macam generasi yang akan datang. Generasi akan datang macam mana? Macam dia nak macam negara kita kalau akan mewarisi negara kita masa apa kesan orang keburukan? muda. Okay. Orang muda kalau ambil tu generasi yang akan datang tak dapat nak berkembang. Okay. Mengurangkan ataupun kita cakap memberi kesan kepada perkembangan pemikiran generasi akan datang. Okay. Soalan ni dia minta keburukan. Okay, yang kedua, ketiga. Hingga ekonomi. Apa lagi keburukan dadah? Imej negara tercalar. Boleh? Faris, imej negara tercalar sebab peningkatan penagih dadah. Okay, lain. Keburukan dadah tu. Okay, kalau imej negara tu tercalar tu bolehlah juga kita cakap sebab Arsyad? Kalau macam kepercayaan negara luar negara lain. Kepercayaan negara luar? Macam tak boleh kan kalau kita macam boleh kalau kita masukkan ekonomi. Ekonomi terjejas, Cikgu. Boleh ekonomi terjejas ataupun kita cakap perbelanjaan negara meningkat disebabkan terpaksa menanggung kos untuk merawat penagih dadah. Okay, perbelanjaan negara meningkat. Right? Kena faham satu saja untuk soalan 1C ni, keburukan dadah. Dia sebab dia minta kenapa negara membantras ataupun membendung penyalahgunaan dadah. Atas sebab apa? Sebab keburukan yang ada pada dadah tersebut. Okay, seterusnya kita pergi soalan 2B. Okay, soalan 2B, tadi soalan 2A pengulangan pada 1A. Okay, seterusnya kita pergi Erin soalan 2B. Yang jelaskan tindakan negara kita dalam menangani isu tersebut tu ke cikgu? Tindakan negara. Mendapatkan kerjasama daripada International Criminal
British Organization. Okay, mendapat kerjasama daripada International Criminal Police Organisation ataupun kita panggil Interpol lagi. Malaysia terlibat dalam isu tuntutan sepadan dan hak milik bertindih dengan negara lain. Okay, so sekarang Malaysia terlibat, tapi apa tindakan Malaysia? Tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Tak, itu Malaysia menuntut. Sekarang soalan ni dia minta apa yang Malaysia buat. Tuntutan tu memang kita menuntut, tetapi itu adalah isu. So sekarang isu tuntutan pulau tu, apa yang Malaysia buat untuk menyelesaikan isu tuntutan pulau tersebut? Bekerjasama dengan negara lain. Bekerjasama dengan negara lain, kita buat dalam soalan penyalahgunaan dadah tadi kan. Okay. Kita kerjasama apa dengan pertindihan sepadan? Apa yang kita buat, negara kita buat? Dia ada common action antara pulau-pulau ni. Apa yang Malaysia buat untuk menyelesaikan tuntutan? Ya, cikgu. Okey, tengok dulu pada muka surat 227. Apa perkataan yang berulang dekat poin-poin 227? Tuntutan. Okey, satu tuntutan. Ya, tuntutan tadi macam cikgu cakap tadi, itu adalah isu sebab dia tuntut kepulauan tu. Okey. So sekarang ni kita tengok bila dia nak selesaikan tuntutan kepulauan tu, dia bawa ke mana? Mahkamah Antarabangsa. Okay, good. Membawa tuntutan pertindihan sepadan ataupun tuntutan pulau ke mahkamah antarabangsa. Itu satu tindakan. Okay, kita dah selesai yang kedua. Yang ketiga, kempen anti minyak sawit. Apa yang kita buat? Irin? Mahkamah Antarabangsa memutuskan hak milik Pulau Batu Putih kepada Singapura. Oh, yang anti minyak sawit. Anti minyak sawit. Gerakan anti minyak sawit dilaksanakan oleh pengeluar minyak kacang soya iaitu SA dan pihak NGO Pencipta Alam di Eropah. Itu tak ada kaitan tu. Sebab itu, kalau kita terangkan isu tu, isu global tu dekat 2A boleh. Tapi sekarang ni dia minta 2B, tindakan. Apa tindakan yang dibuat oleh negara untuk atasi masalah tersebut? Isu kempen anti minyak sawit itu untuk mendapatkan. Okey, Arsyad, betul kan? Isu tu, Arsyad tadi ulang. Isu anti minyak gerakan. Okey, apa Arsyad? Isu kempen anti minyak sawit. Okey. Lagi? Untuk mengelakkan sebarang konflik dengan negara lain. Okey, macam ni. Sekarang soalan yang kedua ni, dia minta tindakan negara nak hadapi isu global tadi. Okey, isu global tadi macam pertindihan sepadan, lepas tu yang pertama tadi penyalahgunaan dadah, dan sekarang ni kita bincang kempen anti minyak sawit. Kempen anti minyak sawit ni kebanyakan dia diketuai oleh negara-negara Eropah. So sekarang ni kalau dia cakap kempen anti minyak sawit yang memberi kesan, yang mendapat kesan adalah negara kita. So kita nak atasi kesan tersebut, apa yang tindakan yang kita kena buat? Apa tindakan kita untuk atasi, untuk selesaikan cabaran yang dihadapi oleh negara? Contohnya dalam kempen anti minyak sawit ni, apa yang negara kena buat? Buat pertubuhan round table and sustainable tu kan? Okay. Yang dekat poin yang ketiga ni, tadi menangani isu ini dengan melalui pertubuhan round table on sustainable palm oil. Okay. Kempen secara berterusan serta mendapatkan sijil persijilan Nation Sustainable Palm Oil. Yang tu untuk tindakan bagi kempen anti minyak sawit. Okay.
Seterusnya kita pergi yang keempat. Yang keempat, isu pemenangan orang. Apa yang Malaysia buat? Erin? Malaysia menubuhkan Council for Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Migrants Okey, tu tahun 2008. okey, mapung dan juga satu lagi kuat kuasakan Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling Migrants Act 2007 at TIPSEN. okey. TIPSEM tu 2007 itu untuk pemenangan orang. Dan yang terakhir kita selesaikan untuk penyakit berjangkit. Apa yang Malaysia buat? Mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Perdagangan Orang 2010 hingga 2015. Penyakit berjangkit. Oh, penyakit jangkit. Wow. Pemeriksaan kesihatan secara berterusan. Okey, boleh. Membuat pemeriksaan kesihatan secara berterusan. Okey, lagi. Tindakan yang Malaysia buat untuk mengawal penyakit berjangkit. Beri rawatan percuma. Okey, boleh. Memberi rawatan percuma kepada pesakit. Okey, itu selesai untuk jawapan bagi 2B. Seterusnya kita pergi kepada soalan 2C. Soalan 2C, Fazira. Pada pandangan anda, apakah faktor yang membolehkan Malaysia berjaya menangani pelbagai isu global? Okey, apa punca kenapa Malaysia berjaya menangani pelbagai isu global? Apa sebabnya Malaysia berjaya mengatasi masalah tersebut? Maksud dia cikgu? Maksud dia, apa rahsia kejayaan Malaysia berjaya mengatasi isu-isu global tadi? Kenapa Malaysia boleh mengatasi ataupun menyelesaikan isu-isu tadi? Kerjasama yang baik dengan polis antarabangsa. Okey, kerjasama yang baik dengan badan antarabangsa seperti Interpol, polis antarabangsa. Okey, lain? Undang-undang yang ketat. Okey, menguatkuasakan undang-undang yang ketat, yang ni boleh kita ambil balik tadi, menguatkuasakan anti-trafficking in person and anti-smuggling of immigrants tadi. Okey, lain? Menyelesaikan isu dengan strategi yang bijak. Okey, menyelesaikan isu dengan strategi yang bijak daripada pemimpin. Okey, itu jawapan yang bagus. Okey, selesai untuk jawapan 2C. Okey, kelas tadi bila jawapan yang Fazira bagi tadi, fakta dan contoh. Huraian, ingat kenapa huraian tidak dibincangkan? Huraian kita bentuk sama ada kesan ataupun punca bagi fakta. Okey, contohnya macam kita cakap jawapan yang terakhir tadi, kepimpinan yang bijak dalam merangka strategi yang tepat. Hal ini penting bagi membantu negara menyelesaikan isu yang timbul. Itu huraian dia. Okay, sebab tu cikgu tak bincangkan huraian. Okay, faham? Kalau huraian awak menjawab punca bagi fakta ataupun kepentingan bagi fakta tadi, maksudnya itu diterima. Sebab soalan ni minta, pada pandangan anda, apakah faktor yang membolehkan Malaysia berjaya menangani pelbagai isu global? Kalau kata soal tu apakah, patutnya kita bagi, kalau kata soal apakah tu, faktor je halapan. Tapi sekarang ni diminta pada pandangan anda. Bila pada pandangan anda, maksudnya fakta, huraian, contoh dan inference. Ya, cikgu bincang dengan awak, dengan Fazira tadi, fakta dan contoh saja. Yang lain tu kita boleh hasilkan daripada fakta untuk membentuk huraian dan juga daripada fakta untuk membentuk inference. Okay. Alright, seterusnya kita pergi soalan 3. Soalan 3, Imran. Imran.
Gimana nak ni? Okey, kita teruskan dengan Faiz. Faiz Daniel. Faiz Daniel. Aku sebut terus left. Okey Fitri. Pernyataan berikut adalah pendirian Malaysia dalam perdagangan antarabangsa. Dia keluar suara tu. Malaysia berhasrat untuk mewujudkan persekitaran perdagangan global yang adil dan terbuka dengan akses pada pasaran yang lebih besar untuk kita dan juga negara yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Malaysia. Apakah bentuk dominasi ekonomi negara maju yang dihadapi oleh Malaysia dalam pasaran antarabangsa? Okey, jawapan dia. Bentuk dominasi ekonomi negara maju yang dihadapi oleh Malaysia dalam pasaran antarabangsa ialah sering berhadapan dengan sikap negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan cukai. Okey, sering berhadapan dengan sikap negara maju yang sering mengenakan pelbagai sekatan dan Keadaan halangan. ini menjejas halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan cukai. Okey, lagi. Ada 4 markah kat situ. Malaysia bersuara keadaan ini menjejaskan perdagangan negara. Soalan ni dia minta apa bentuk dominasi negara maju. Maksud dominasi tu, apa bentuk penguasaan ekonomi negara maju. Apa yang dibuat oleh negara maju dalam menguasai ekonomi. Tadi yang awak cakap tadi, mengenakan pelbagai sekatan kan, mengenakan pelbagai sekatan dan halangan dalam bentuk tarif dan cukai. So kat situ, itu fakta pertama. Lepas tu cukai, keadaan ini menjejaskan perdagangan negara. Itu dia punya kita boleh sebut huraian. Untuk huraian dia lah, boleh letakkan kepada huraian. Okay, selain daripada tu, apa yang negara maju buat yang mengancam ekonomi negara lain? Peperangan. Dia sekarang ni dia cakap ekonomi. Kalau kita cakap peperangan tu dalam topik, dalam aspek politik. Tak Apa lagi bagi Fitri? layanan yang sama. Okay, tidak tak bagi layanan yang sama atau Bagi negara tidak, kita takut. atau tidak adil dalam perdagangan. Okay, selain daripada tu, Yang adil tu buka. okey, kita tengok isu global kejap. Kita tengok isu global dulu. Mana yang melibatkan buat pelabuhan, perdagangan. dia tak boleh, dia tak nak buat perdagangan tu satu mendatangkan kerugian kepada dia. Kita tengok dulu soalan ni berkaitan dengan isu global, tetapi dia mentionkan dekat situ, dia highlightkan dekat situ adalah ekonomi. So kalau dekat ekonomi, mana isu dalam 5 isu global tu yang melibatkan ekonomi? Pemerdagangan orang. Pemandangan orang daripada negara, pemandangan orang, isu dia yang melibatkan negara kita bila imigran, orang yang daripada negara lain datang ke negara kita.
Yes, imigran. So sekarang ni kalau negara maju buat apa orang dia nak datang negara kita untuk bekerja? Buat. Biar lebih baik dia kekal di negara dia yang pendapatan dia lebih tinggi berbanding dengan negara kita. So kat situ pemandangan tak boleh terima sebagai isu yang kita nak jawab untuk soalan 2C. Okay. Berjangkit. Ada tak pelibatan negara maju? Fitri? Apa tadi? Negara maju. Tak ada. Tak ada. Okay. Dia lebih kepada badan kerajaan. Seterusnya, kempen anti minyak sawit. Ada. Malaysia pembekal minyak sawit. Apa? Pembekal sawit. Okay. Malaysia ada bersaing dengan negara maju yang kebanyakannya pengeluar minyak kacang soya. So dekat situ, so sekarang ni soalan 3A, apa yang negara maju buat dalam kempen anti minyak sawit? Dia tak nak beli sawit. Dia bukan dia tak nak beli sawit, kalau tak dia nak pakai minyak, dia nak masak pakai minyak apa? So sekarang ni dia Ulang suara je. okey, sekarang soalan tadi cikgu cakap untuk soalan 3A, dia cakap penguasaan ekonomi oleh negara maju. Sekarang daripada 5 isu tu, isu mana yang melibatkan konflik antara negara kita dengan negara maju. So tadi cikgu cakap kempen anti minyak sawit lah, sebab kita menguasai kita pengeluar minyak sawit dunia. Sekarang kita bersaing pula dengan minyak yang lain, terutama minyak kacang soya yang dikeluarkan di Eropah. Eropah bermaksud kebanyakan negara di Eropah adalah negara maju. So sekarang apa yang negara maju di Eropah buat untuk mengurangkan dominasi Malaysia dalam pengeluaran minyak? Okay, kalau kita tengok kat sini, apa yang negara Eropah buat, dia orang membangkitkan beberapa isu yang menjadi pertikaian ataupun mendatangkan imej yang buruk kepada negara lah. Okay, contoh sekarang dia buat, tengok isu dia kat situ, kita tengok dekat sini, isu penanaman minyak sawit ini dikaitkan dengan pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan habitat haiwan liar. Okay, dan ada juga berkaitan dengan penggunaan buruh-buruh secara haram. So sekarang ni, itu isu tu kalau nak bangkitkan tak bolehlah peranan individu, dia kena peranan satu organisasi yang besar. So dekat sini menunjukkan bahawa ini adalah kempen yang sistematik untuk menjejaskan pengeluaran ataupun permintaan minyak sawit yang dilakukan oleh negara Eropah. Okay, faham? So bentuk penguasaan ekonomi negara maju yang ketiga adalah kempen memburuk-burukkan penggunaan minyak sawit. Okay, itu yang untuk menjawab soalan 3A. Right, seterusnya kita pergi soalan B. Okay, soalan B. Airil. Ya, Okay, soalan 3B. Jelaskan usaha Malaysia membangunkan ekonomi pada peringkat serantau dan antarabangsa. Okey, apa yang Malaysia buat? Meluaskan pasaran ekonomi melalui penglibatan menyeluruh dalam ASEAN Free Trade ARCA. Okey, boleh. Meluaskan pasaran ekonomi dengan melibatkan negara dalam ASEAN Free Trade Area, AFTA. Okey, lain? Menjalankan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Okey, good. Menjalankan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga untuk mendapatkan keuntungan bersama. Okey, kalau dominasi ekonomi negara maju tu apa yang Malaysia buat? Dominasi ekonomi negara maju. Tadi awak cakap pada 230 kan? 230 dan 231.
sekarang ni peranan Malaysia ada juga dalam dominasi ekonomi negara maju. Apa yang Malaysia buat dalam dominasi negara maju? Bersuara agar diberikan layanan yang sama kepada semua negara. Okay, good. Bersuara agar diberikan layanan yang sama kepada semua negara. Okay, seterusnya kita tengok peranan yang lain, menangani kemaslahatan ekonomi. Apa yang Malaysia buat? Menggunakan pendekatan sendiri dalam usaha memulihkan keadaan termasuklah menambat kadar pertukaran ringgit kepada dolar. Okey, menambat kadar pertukaran ringgit kepada dolar dengan kadar RM3.8 bersamaan dengan USD 1. Okey, sekarang ni kelas gariskan perkataan menambat dalam buku teks awak, tambahkan dekat atas tu, menambat ni maksudnya menetapkan. Okey. Sekarang awak kena faham apa yang dimaksudkan dengan menambat kadar pertukaran ringgit. Kalau ekonomi sekarang kita panggil floating system. Floating system tu, floating tu maksudnya apungan. Keadaan ekonomi, nilai mata wang bergantung kepada ekonomi. Kalau sekarang ni ekonomi kita tengah down, kadar pertukaran mata wang asing kita RM1 bersamaan tak silap cikgu RM4, 4.2 something. So, kalau negara ekonomi kita makin baik, nanti nilai mata wang kita akan naik. Naik lebih daripada nilai semasa. So kat situ menunjukkan ekonomi negara baik. Tapi masa kemaslahatan ekonomi, apa yang Mahathir buat, dia tambat, dia tetapkan. Maksudnya dia tak guna floating lagi dah. Dia kekal. RM3.8 tak naik, tak turun. Supaya mata wang kita tak turun terlampau jauh sehingga menjejaskan ekonomi negara. Okay. Seterusnya yang terakhir, tindakan yang terakhir, Hairil. Mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Menubuhkan International Center for Education in Islamic Finance. Okay. Menubuhkan pengembangan kewangan Islam. The good. Menubuhkan International Center for Education in Islamic Finance. Okay, untuk selesaikan isu berkaitan dengan mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Okay, kita pergi soalan C. Soalan C, Imran ada tak? Ada juga ada. Okay, Imran soalan 3C. Kenyataan berikut adalah usaha kerajaan Malaysia mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam. Apakah kesan kejayaan Malaysia membangunkan sistem kewangan Islam? Okey, dia minta kesan apa yang Malaysia dapat bila bangunkan sistem kewangan Islam. Okey. Dia bukan kesan Malaysia dapat, dia kesan secara umum sama ada Malaysia dapat ataupun dunia lain dapat. So sekarang ni kita tengok senarai listkan dekat dalam hot tips tu apa yang dimaksudkan dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam termasuk dengan ciri-ciri ekonomi Islam macam pengharaman riba, kadar faedah. Kadar faedah diharamkan bagi pinjaman. Selepas tu pengenaan peranan cukai. Okay, peranan cukai. Yang ketiga, sebarang penindasan terhadap orang miskin ataupun orang berkemampuan adalah diharamkan. Cikgu boleh ulang tak cikgu? Okey, sekali lagi. Pertama, riba, pengenaan riba terhadap pinjaman adalah diharamkan. Riba ataupun kita panggil kadar faedah lah. Okay, pengharaman kadar faedah terhadap pinjaman. Okay, yang kedua tadi pengenaan zakat terhadap sebarang aktiviti ekonomi. Pengenaan zakat terhadap sebarang aktiviti ekonomi. Okey, yang ketiga, sebarang penindasan terhadap orang yang kurang berkemampuan adalah dilarang. Okey, yang keempat, peranan Baitul Mal dalam mengagihkan harta negara dan juga menguruskan kebajikan golongan asnaf.
peranan Baitul Mal ni rumah harta dalam menguruskan harta benda negara dan menjaga kebajikan golongan asnaf. Golongan asnaf ni adalah golongan yang layak menerima zakat. Okay? Salah satu kategori dia adalah fakir miskin dan juga golongan fisabilillah lah. So sekarang ni awak yang tengah belajar ni tergolong dalam golongan fisabilillah. Okay, seterusnya kita tengok soalan C. Apa kaitannya ciri-ciri tadi dengan soalan C? Soalan C diminta kesan kejayaan. Bila Malaysia cuba perkenalkan sistem kewangan Islam, apa yang berlaku? Apa yang jadi? Okay, so sekarang kita tengok jawapan Imran tadi. Apa jawapan Imran? Meningkatkan kestabilan nilai mata wang. Okey, meningkatkan kestabilan nilai mata wang. Soalan ni kalau kita cakap kenapa bila Malaysia perkenalkan ataupun laksanakan sistem ekonomi Islam yang ciri-ciri cikgu sebut tadi, apa kesan dia? Okay, contoh kalau kita cakap pengharaman riba terhadap pinjaman, apa kesan yang berlaku? Imran? Bila contoh ni bila soalan kebat kita cuba jawab secara logik lah. Kalau misalnya Syugan bagi kau pinjam RM10. Kalau riba tu diharamkan, kena bayar kat Syugan RM10 lah. Kita tak bayar kat Syugan RM15 sebab RM5 tu kadar faedah. So dekat sini Imran bila pinjam dekat Syugan, siapa yang kurang berkemampuan sekarang? Syugan ke Imran? Saya. Imran yang kurang berkemampuan. So dekat sini bila Imran bayar, kalau Imran bayar lebih daripada apa yang dipinjam, ada berlaku tak perkembangan pendapatan dekat Imran? Tak ada. Okay, so sekarang ni bila tidak ada perkembangan dekat situ, maksudnya akan membantu pertumbuhan taraf hidup individu yang kurang berkemampuan. Sebab dia akan mendapat bantuan dalam bentuk pinjaman, bukannya pinjaman yang telah ditambah nilai dia. So dekat situ meningkatkan taraf hidup. Ingat, bila riba tidak dikenakan, orang yang kurang berkemampuan mampu untuk meningkatkan taraf hidup. Okay, faham untuk ciri yang pertama? Imran, jawapan yang lain? Ya. Daripada ciri yang cikgu bagi tadi, kita boleh bentuk jawapan. Sebarang penindasan. Menegakkan keadilan sosial ekonomi dan kesaksamaan pengagihan pendapatan je. Boleh? Itu jawapan mana kau ambil tu? Hebat betul susunan ayat dia. Kita buat jawapan yang simple je. Kalau kita cakap tadi, melarang penindasan. Sebenarnya jawapan Imran tadi tu untuk bagi kesan sekiranya penindasan terhadap orang miskin tu diharamkan. Betul lah tadi. Cuma kalau kita nak bentuk ayat yang lebih mudah, kita cakap apa? Dapat membantu orang yang kurang berkemampuan. Okey, dapat membantu orang yang kurang berkemampuan. Okey, next. Jawapan yang lain? Jap. Memartabatkan sistem pengagihan zakat dengan cara yang berkesan. Okey, memartabatkan cara pengurusan zakat dengan cara yang berkesan, boleh. Selain daripada tu, bila Malaysia perkenalkan sistem kewangan Islam, Malaysia menjadi hub bagi sistem ekonomi Islam dunia. Okay? Sebab tu sekarang ni Malaysia menjadi hub, ada dua. Satu hub halal, iaitu pusat penilaian halal makanan dunia dan juga ekonomi dunia. Okay? Hub tu maksudnya tumpuan dunia lah. Bila nak rujuk pasal ekonomi Islam, kebanyakan negara akan rujuk Malaysia. Bila nak rujuk berkaitan dengan penilaian makanan halal, majoriti negara akan rujuk kepada Malaysia. Okay? Itu untuk soalan C. Seterusnya kita pergi soalan 4. Okay, soalan 4, Alia. 4A. Selain pihak kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO turut terlibat dalam misi kemanusiaan peringkat antarabangsa. Jelaskan misi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh pertubuhan
letakkan kerajaan NGO negara kita di Palestin? Jawab Okay. dua je. Ini ambil dekat muka surat mana? Kalau Palestin? Palestin dekat muka surat 234. Okey, 234. Syria? Syria dekat ni 236. Okey, 236. So sekarang ni part A tadi, part A 1 Roman 234, part A 2 Roman 236. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan B. Soalan B, Syafiq. Okey. Gambar menunjukkan bencana tsunami yang melanda Aceh dan Sri Lanka. Nyatakan peranan NGO Malaysia dalam membantu mangsa bencana tersebut. Muka surat 237. Okey, 237. 7. Okey, ngam. Okey, 237 tak perlu. Kita teruskan. Okey, kelas. Cuma cikgu nak sentuh lah beberapa perkara. Kalau 237 tu awak tengok pada Mercy Malaysia ni kebanyakan ni dia kentai oleh doktor. Sebab doktor-doktor ni, sebab dekat situ dia keyword dia pada Medical Relief Society, dia pernah bagi bantuan kepada Aceh, konflik agama di Ambon dan juga di Sri Lanka. Okay. Seterusnya kita pergi soalan C. Soalan C, Raimi. Apakah peranan NGO terhadap pembangunan masyarakat negara kita? Okey, apa fungsi NGO? Badan bukan kerajaan, non-government organisation terhadap pembangunan masyarakat negara. Memberikan sumbangan. Boleh memberikan sumbangan. Lain? Mendirikan pusat-pusat perubatan. Mendirikan pusat-pusat perubatan. Selain daripada itu, sekarang ni dia cakap pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat tu maksudnya sama ada ekonomi dan sosial saja. Politik tak sentuh. Sebab kalau politik melibatkan negara. So selain daripada tu? Mendirikan pusat pendidikan. Okey, mendirikan pusat pendidikan boleh. Apa yang lagi yang boleh dibuat oleh NGO, peranan NGO? Menyediakan perubatan. Okey, tadilah menyediakan perubatan. Selain daripada tu? Melakukan aktiviti kutipan duit. Boleh menggotai ataupun menguruskan aktiviti kutipan duit, kutipan sumbangan kepada yang kurang berkemampuan. Okay, selain daripada tu? Memberikan bantuan berbentuk pakaian atau makanan. Okey, memberi bantuan sama ada dalam bentuk pakaian ataupun makanan. Itu peranan non-government organisation. Okay, so sekarang ni yang lain kita tengok. Sebenarnya peranan NGO dia meluas. Ada juga dia jadi macam check and balance. Check and balance tu maksudnya apa yang kerajaan terlepas pandang itu yang NGO akan perbaiki, akan ambil alih. Okay, akan uruskan peranan dia. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 5. Soalan 5A. Mira? Maklumat berikut berkaitan komitmen Malaysia dan negara Commonwealth dalam usaha mengekalkan kelestarian global. Deklarasi Langkawi, usaha menangani isu alam sekitar terutama kesan rumah hijau, kerosakan dan penipisan ozon serta pencemaran akibat aktiviti manusia. A. Apakah usaha kerajaan bagi membuktikan komitmennya untuk memelihara alam sekitar dalam negara? Malaysia telah melancarkan dasar teknologi hijau negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. Okey, boleh. Selain itu, Malaysia dapat melaksanakan dasar alam sekitar negara 2002 yang menjadi asas dalam pembangunan negara. Okey, yang kedua. Ketiga. Saya ambil dua je cikgu. Okey, tu ambil dekat muka surat. 238. Okey, 238. 238 tu
empat poin yang ada di dalam muka surat 2, 3, 4 tu awak boleh masukkan untuk jawapan soalan bagi 5A. Okay. Sama ada anugerah Langkawi diberikan kepada warga negara Malaysia, maksudnya pengenalan anugerah Langkawi, dan yang kedua adalah pengisytiharan negeri Kedah isytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan pelestariannya terjamin. Okay, seterusnya kita pergi soalan B. Soalan 5B. Azwa Nabila. Nyatakan peranan NGO Malaysia dalam membantu mangsa bencana tersebut. 5B. 5B cikgu. 5B. Jelaskan usaha negara kita dalam mengekalkan kelestarian global bersama-sama pertubuhan antarabangsa. Okay. So sekarang ni pada muka surat 238 sampai muka surat 240. Okay, 240. Sebenarnya sampai 241. Kita ulang balik pengisytiharan deklarasi Langkawi tadi, tapi kena kaitkan dengan mana. Contohnya, awak kena masukkan deklarasi Langkawi diadakan pada Oktober 1989 bersempena dengan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Selepas tu menyertai sidang kemuncak bumi. Sidang kemuncak bumi itu kita boleh masukkan contohnya dalam protokol Kyoto 1997 dan persidangan alam sekitar di Bali, sebab soalan diminta usaha negara kita dalam mengekalkan kelestarian global bersama pertubuhan antarabangsa. Okay. Seterusnya kalau yang muka surat 240 tu, 240 Antartika sebagai warisan sejagat, awak boleh masukkan dekat pandangan Malaysia ini diutarakan sejak tahun 1983 melalui 6. Lepas tu yang ketiga, Malaysia cadangkan PBB mentadbir Antartika agar segala bentuk hasil yang terdapat di benua tersebut dapat dikongsi bersama-sama oleh semua negara. Okay, dan seterusnya kita boleh masukkan juga berkaitan dengan peranan pada muka surat 241 tu. Malaysia mengambil inisiatif membentuk pasukan penyelidik dalam pelbagai bidang ke Antartika. Giat melakukan pendidikan di Antartika sejak tahun 1999, terutama dalam bidang perubatan iklim dan kajian gas rumah hijau. Okay, itu jawapan yang boleh masukkan pada soalan 5B. Seterusnya, kita pergi kepada soalan 5C. Okay, soalan 5C, Aimi. Bagaimana rakyat boleh menyokong usaha kerajaan dalam memelihara alam sekitar di negara ini? Antaranya, tidak melakukan pembakaran terbuka secara berleluasa. Okey, boleh. Tidak melakukan pembakaran secara terbuka secara berleluasa. Lagi? Dan itu, rakyat tidak melakukan penebangan pokok secara haram. Okey, tidak melakukan penebangan pokok secara haram. Seterusnya, rakyat mengamalkan amalan rutin untuk melaksanakan penanaman semula tumbuhan hijau di kawasan perumahan. Okey, mengamalkan penanaman rutin di kawasan perumahan, boleh. Dan selain daripada tu, kita boleh jawab daripada gunakan kempunan lah, kempen pendidikan dengan undang-undang. So tadi kalau berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang tadi, kita mematuhi undang-undang lah ditetapkan. Termasuk juga jawapan yang Amy bagi tadi. Pendidikan tadi meningkatkan pengetahuan, boleh meningkatkan pengetahuan dalam seperti penggunaan bahan-bahan yang boleh diketahui semula, dan juga kalau dari segi kempen, mewawarkan kempen yang dilakukan oleh negara. Okay, untuk soalan 5C. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 6A. Azwa Nabia. Azwa. Oh, hello.
Malaysia Faiz. telah menandatangani perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Apakah tindakan yang dilakukan di bawah perjanjian tersebut? Okey, ni ambil pada muka surat. Azwar. Dua 244. Okey, 244. Okey, zon bebas nuklear. 244 cikgu. 244. Kita ambil pada zon bebas nuklear. Okey, seterusnya Faiz Daniel. Soalan B. 44. Ya. Soalan 24, muka surat 24. Faiz Daniel. Soalan 6B. Go je. Sekarang ni berapa, kendak soalan ada berapa kat situ? Ada berapa kendak soalan kat situ? 2. Okey, 2. Pertama kita kena jawab. Wajar tu. Okey, wajar. Dia berkaitan dengan isu nuklear. Wajar ke tidak kita menangani perjanjian tersebut? Okey, sekarang sini jawapan yang pertama kita kena beritahu wajar. Apa alasan kita rasa kita kena sign perjanjian nuklear tadi? Kerana perjanjian ini dapat menggalakkan keamanan dan kestabilan politik negara. Okey, menggalakkan kestabilan dan kestabilan politik negara. Okey, yang kedua. Yang kedua memastikan contohnya memastikan negara ini dirantau Asia ke atas daripada ancaman senjata nuklear. Okey, memastikan negara kita bebas daripada ancaman senjata pemusnah di kawasan Asia Tenggara. Yang seterusnya. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik turut terlibat dalam kecoh persaingan dengan kuasa-kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat. Okey, sekarang ni kita cakap sebab kenapa wajar Malaysia sign perjanjian tu. Perjanjian tu kita tengok balik. Perjanjian tu tidak mengembangkan, tidak mengeluar, tidak memperoleh, tidak memiliki, tidak dan juga mengawal senjata nuklear. So sekarang kita tengok soalan ni dia minta kenapa Malaysia sign perjanjian tersebut. Jawapan yang awal tadi betul lah. Okay, nak mewujudkan kestabilan politik, mengelakkan kesan daripada peperangan ataupun kesan daripada penggunaan senjata nuklear. Dan yang lain juga menjamin kestabilan ataupun peningkatan ekonomi secara berterusan. Sebab negara kita tak terlibat dalam peperangan. Bila negara tak terlibat dalam peperangan, negara kita berada dalam keadaan yang mudah untuk kemajuan ekonomi. Dan seterusnya kita pergi soalan 6C. Syugan. Gambar menunjukkan senjata nuklear yang dimiliki oleh kuasa besar. Apakah kesan perlumbaan senjata antara kuasa besar di dunia? Antaranya mengancam ketenteraman rakyat. Okey, mengancam ketenteraman rakyat. Dan itu ekonomi negara merosot. Okey, bagus. Ekonomi negara merosot. Lain? Lepas itu keselamatan rakyat tidak terjamin. Okey, keselamatan rakyat tidak terjamin. Okey, ada lain? Syugan? Kehilangan harta ya. Dia soalan ni dia bukan dia cakap peperangan tau. Dia cakap negara dunia, kuasa dunia berlumba-lumba untuk membuat senjata. Apa kesan yang berlaku kalau negara-negara dunia ni berlumba-lumba untuk membuat senjata? Perang. Okey, dia berlaku perang. Kalau peperangan, kalau kita cakap berlakunya peperangan tak boleh. Sebab soalan ni cakap berlumba-lumba menghasilkan senjata. Bukan dia berlumba-lumba berperang. Itu dua aspek yang berbeza. So sekarang, tapi boleh juga kita kaitkan dengan peperangan. Seperti mencetuskan keinginan untuk berperang.
Kan dia tak berperang, tetapi bila dah bersaing antara satu sama lain, akhirnya boleh membawa kepada tercetusnya peperangan. Okay? Itu berbeza. Sama ada tercetus membawa ataupun peperangan itu dah berlaku. Okay, untuk soalan 6C, okay, seterusnya kita pergi kepada soalan objektif. Soalan objektif, Syarul, soalan yang pertama. Okay, kita pergi Faiz lah. Faiz, 5 sinar. Apakah isu global yang dihadapi oleh Malaysia? C. Isu penyalahgunaan dadah. Okay, C. Isu penyalahgunaan dadah. Okay, soalan nombor 2. Adawiyah. Dengar? Berikut adalah beberapa tindakan Malaysia. Penubuhan maupun memasukkan artisan. Mengapa tindakan-tindakan tersebut diambil? Ia menyekat kegiatan pemenangan orang. Okey, jawapan dia menyekat kegiatan pemenangan orang. A. Ayam. Okey, seterusnya 3. 3, Raihan. Maklumat berikut adalah isu tuntutan bertindih yang melibatkan Malaysia dengan negara jiran. Pulau Batu Putih, Pulau Sepadan. Bagaimanakah isu tersebut diselesaikan? D. Merujuk Mahkamah Antarabangsa. Okey, D. Merujuk Mahkamah Antarabangsa. Okey, 4. Izzat. Izzat tak ada. Syarul. Syarul soalan 4. Soalan 4 ke? Soalan 4. Pernyataan berikut adalah kempen anti minyak sawit oleh negara maju. Penanaman kelapa sawit menjadi punca alam sekitar. Kemusnahan hutan dan habitat haiwan. Apakah kesan kempen tersebut? Buat B. Okey, jawapan dia adalah bola menggugat ekonomi negara. Okey, seterusnya Alif Aiman. Bagaimanakah Malaysia menunjukkan komitmen dengan hasrat PBB untuk menjadikan dunia dijauhi daripada AIDS? B. Okey, jawapan dia adalah B. Komitmen dengan hasrat PBB untuk menjadikan dunia dijauhi daripada AIDS. Jawapan dia adalah C. Melaksanakan pelan strategik AIDS. Ingat kalau AIDS ni dia sebenarnya adalah pengurangan imun ataupun antibodi badan. Sebab tu kalau ada orang yang kena AIDS, dia akan menyebabkan orang tu macam timbul nanah di bahagian muka dia sebab antibodi badan dia sangat lemah dan kemungkinan tak ada. Dan peratus penyakit AIDS, punca penyakit AIDS ni yang paling besar adalah kalau ikutkan pesakit dekat Malaysia ni, pesakit yang paling ramai menghidapi penyakit AIDS adalah golongan gay. Okay, seterusnya soalan 6. Soalan 6, Ain. Berikut adalah perjanjian bersama negara anggota ASEAN AFTA. Apakah manfaat daripada perjanjian tersebut? B. Mengurangkan tarif dan cukai. Okey, B. Mengurangkan tarif dan cukai. Okey, soalan 7, Along. Apakah langkah Malaysia untuk menyokong perkembangan kewangan Islam? A. Ditubuhkan INCEIF. Okey, A. Jawapan dia adalah A. Ayam. Okey, soalan 8, Saifuddin. Serta menjadikan kawasan kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Apakah tujuan kawasan lingkungan tersebut diwujudkan? D. Memudahkan jenayah mengatasi sepadan. Okey, jawapan dia adalah, terus sekarang tengok yang dia cakap ni, tujuan kawasan lingkungan tersebut diwujudkan, dia buat kawasan yang
strategik untuk aktiviti perniagaan. So dekat situ sebenarnya jawapannya adalah B, mendapat keuntungan bersama. Sebab dia segitiga emas tu. Kawasan Riau, Johor dan juga Singapura. Okey, seterusnya soalan 9. Soalan 9 kita back balik. Putri. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa sektor perdagangan dengan dikenakan politik A? Okey, A 1 dan 2. Okey, 10. Nabila. Nabila. Kejap cikgu, kejap. Gambar menunjukkan buku tentang krisis kewangan Malaysia yang ditulis oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apakah tindakan beliau dalam menangani kemelesetan ekonomi tahun 1990-an? D. Menambat kadar mata wang. Okey, jawapan dia Dadu menambat kadar mata wang. Okey, 11. Erin. Erin, 11. Maklumat berikut adalah badan NGO yang bergerak aktif di negara kita. Apakah persamaan badan NGO tersebut? B. Membantu warga Palestin. Okey, B. Bola membantu warga Palestin. Okey, Aisyad, soalan 12. Maklumat berikut adalah sokongan padu rakyat Malaysia kepada rakyat Palestin. Ditubuhkan tabung Palestin menghantar bantuan makanan. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia? Nilai kemanusiaan. Okey, C. Nilai kemanusiaan. Okey, seterusnya Imran, 13. Pada tahun 2011, krisis politik di Syria telah menyebabkan rakyat di Syria mengalami kesengsaraan hidup. Apakah tindakan kemanusiaan yang dilakukan badan NGO dalam negara kita? B. 1 dan 4. Melancarkan program I4 Syria, menumbuhkan sekolah kita. Okey, melancarkan program I4 Syria dan juga menumbuhkan sekolah kita. Okey, kelas, sekarang ni kita tengok, cikgu nak sentuh sikit. Kalau awak tengok pada muka surat 234, Cinta Gaza Malaysia tu, diasaskan oleh Muhammad Nadir An-Nuri Kamal Zaman. Ni kalau awak search dalam Facebook, ada individu ni, Nadir An-Nuri ni. Adik dia pula ketuai satu NGO menguruskan isu Syria. Tapi bertempat dekat Jordan lah. Okay, dia adik-beradik menguruskan NGO untuk program kemanusiaan. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 14. Fazira. Pasangan yang manakah betul tentang badan NGO tempatan dan pelibatan dalam misi kemanusiaan? Jawapan dia C. Yayasan Restu dengan misi kemanusiaan Palestin. Okey, kita tengok sekarang kalau 14 tu dia berbeza. Memang Yayasan Restu ni ada perjuangkan isu Palestin sekarang. Tapi bila kita nak buat soalan yang melibatkan fakta, kena rujuk dalam buku teks. So dalam buku teks, isu yang dimainkan adalah berkaitan dengan Aceh untuk Yayasan Restu. So jawapan dekat 14 ni sebenarnya adalah Mercy. B. Bola membina pusat kesihatan komuniti di Aceh. Okay, sebab dia minta apa yang ada di dalam buku teks. Okay, so sekarang jawapan tadi bola, 14 bola. Kita teruskan dengan soalan 15. Soalan 15, Fitri. Okey, Airil, 15. 15 cikgu. 15. Yep.
Apakah warga negara Malaysia yang layak mendapat anugerah tersebut? A. Sumbangan dalam alam sekitar. Okey, A. Sumbangan dalam alam sekitar. Okey, 16. Syafiq. Maklumat berikut adalah persidangan yang disertai oleh Malaysia berkaitan usaha memelihara alam sekitar. Persidangan alam sekitar di Bali, Protokol Kyoto 1997. Apakah persetujuan daripada persidangan tersebut? D. Menggunakan tenaga solar. Okey, D. Menggunakan tenaga solar. Okey, 17. Alia. Nombor berapa cikgu? 17. Apakah pendirian Malaysia dalam isu benua Antartika? B. Dijadikan warisan manusia sejagat. Okey, B. Dijadikan warisan manusia sejagat. Okey, seterusnya soalan 18. Soalan 18, Mira. Pada tahun 2015, penubuhan komuniti ASEAN melalui deklarasi Kuala Lumpur. Apakah fokus komuniti ASEAN? B. 1/4. Komuniti keamanan dengan komuniti sosial budaya. Okey, komuniti keamanan dan komuniti sosio budaya. Plus tambahkan dekat sosio budaya tu, apa yang dimaksudkan di bawah sosio budaya? Cara hidup, adat istiadat. Okay, cara hidup, adat istiadat. Kalau sosioekonomi, taraf hidup, pendidikan lain. Tapi kalau sosio budaya, cara hidup, adat istiadat. Okey, 19. 19, Raimi. Maklumat berikut adalah salah satu dari isu yang perlu dihadapi pada masa hadapan. Keselamatan makanan. Apakah perkara yang dititik beratkan dalam isu tersebut? D. Sumber makanan mencukupi. Okey, D. Sumber makanan mencukupi. Okey, seterusnya kita pergi dengan soalan 20. Aimi. Apakah tindakan ASEAN untuk memastikan keselamatan makanan bagi negara anggota ASEAN? B. Menubuhkan United Nations UN. Okey, jawapan dia, kalau United Nations tu dia melibatkan satu dunia. Sekarang ni dia melibatkan ASEAN je. So, jawapan dia adalah C. Membentuk simpanan beras kecemasan. Okey. Okay, seterusnya kita pergi soalan 21. 21. Azwa Nabila. Azwa. Azwa. Soalan 21. Maklumat berikut prinsip negara ASEAN berkaitan krisis jerebu. ASEAN tanpa jerebu 2020. Bagaimanakah prinsip tersebut dicapai? A. Okey, jawapan dia A. Penyelidikan mencegah kebakaran tanah Okey, gambut. A. Penyelidikan mencegah kebakaran tanah gambut. Sebab kebakaran ni berlaku di Indonesia. Indonesia dia nak pastikan tanah tu subur. Cara paling mudah, lepas saja pungutan hasil pertanian, apa yang dia buat, dia akan bakar balik kawasan pertanian tu untuk mewujudkan tanah hitam yang akan menyuburkan tanah. Okay, itu yang dibuat oleh. So sekarang ni untuk mengelakkan benda tu berlaku, dia kena buat penyelidikan untuk mencegah kebakaran. Okay, soalan 22, Shugen. Malaysia telah menandatangani perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara pada tahun 1955. Apakah tindakan negara ASEAN di bawah perjanjian tersebut? B. Tidak membenarkan kapal luar membawa senjata nuklear. Okey, bola tidak membenarkan kapal luar membawa senjata nuklear. Okey, seterusnya Azwa Nabiha.
Malaysia tidak bersetuju kuasa besar dunia memiliki kuasa veto dalam pertubuhan dunia. Apakah alasan Malaysia? Okey, jawapan dia. Jawapan dia C. Kurangkan penyalahgunaan kuasa. Okey, C, kurangkan penyalahgunaan kuasa. Kelas, gariskan perkataan veto tu. Awak tambah dekat situ, veto tu bermaksud hak untuk menolak keputusan. Hak untuk menolak keputusan. Okey, kuasa yang ada, negara yang terlibat dalam yang ada kuasa veto ada 5. China, Perancis, Rusia, Britain dan Amerika Syarikat. Saya ulang, China, Perancis, Rusia, Britain dan Amerika Syarikat. Okey, 24. Faiz. Saya juga. Ya, Faiz. Berikut adalah gambar surakam. Apakah tujuan Suruhanjaya tersebut dibentuk? Menjaga hak asasi manusia. A. Okey, A, menjaga hak asasi manusia. Kelas, soalan 24 ni, sekarang ni tengah viral isu pasal Suhakam. Dia buat satu pemungutan suara lah berkaitan dengan penilaian terhadap gender, third gender, jantina yang ketiga. Jantina yang ketiga ni kalau ikutkan pada Suhakam, dia cakap golongan transgender adalah golongan yang menukarkan jantina, menukar jantina asal. So sekarang ni Suhakam dia buat satu tinjauan. Buat kajian, dia nak buat dia offer lah nak buat kajian berkaitan dengan tinjauan terhadap hak transgender ni. Tetapi menjadi isu sebab negara kita adalah negara yang menolak isu-isu yang berkaitan dengan LGBT. So sekarang bila Suhakam buat isu tu, dia jadi isu yang kompleks dekat dalam negara sebab dia bertentangan dengan perlembagaan. Okay? Ini adalah isu global sebab ada negara yang terima hak-hak LGBT, ada negara yang tolak. Macam negara kita menolak LGBT lah. Sebab satu dari segi faktor agama, haram menukar jantina kecuali kepada individu-individu yang berada pada kategori hunsa. Hunsa ni kalau awak dah belajar dalam pendidikan Islam, dia ada 2 jantina. Dia ada lelaki, organ lelaki dengan organ perempuan. So nanti kalau ada 2 organ ni baru dibenarkan untuk buat pembedahan. Tapi kalau dia ada 1 saja, dia nak tukar kepada jantina yang lain, yang kat situ haram. Tapi kalau Islam, dia benarkan pada yang cikgu cakap tadi, hunsa. Dia ada 2 kategori, dia ada 2 organ seks. Okay, 25 Syarul. Ya, 25 sekejap. Apakah agensi PBB yang menguruskan isu kedatangan pelarian Rohingya ke negara kita? D lah. Okay, jawapan dia? D. Okay, D. UNCHR. Yang lain tu awak tambahkan kelas 25. Kalau WHO, keyword pada health, iaitu kesihatan. Kalau B, FAO, keyword pada F, iaitu food, makanan. UNESCO, keyword pada science, culture. Okay, sains dan kebudayaan. Yang D tadi, keyword pada R, refugee. Refugee ni adalah pelarian. Okay, so ingat balik keyword-keyword tadi, bulatkan pada huruf perkataan tu, lepas tu awak tambah dekat setiap hujung dia, masuk perkataan, sebab perkataan tu melambangkan apa fungsi badan tadi. Kalau WHO, dia lebih kepada kesihatan, FAO adalah pasal makanan, UNESCO, kebudayaan dan sains, dan yang terakhir adalah pasal pelarian lah. Okay, Alhamdulillah kita selesai pada bab 10, bab yang terakhir untuk tingkatan 5. Ada sebarang soalan? Ada kelas? Ada sebarang soalan berkaitan dengan bab 10 ataupun isu-isu yang awak nak tanya? Cikgu.
Ha. Apa beza Interpol, CIA dengan FBI tu? Okey, Interpol, CIA dengan FBI. Interpol dia dianggotai oleh pelbagai badan polis daripada seluruh dunia, tapi dia lebih macam perantara lah. Contoh macam kita sekarang ni nak tangkap penjenayah antarabangsa, kita akan dapatkan bantuan daripada Interpol untuk bekerjasama untuk jejak penjenayah-penjenayah yang telah melarikan diri ke luar negara. Kalau CIA ni Central Intelligence Agency dengan FBI Federal Bureau Investigation. CIA dengan FBI ni dua bawah Amerika Syarikat. CIA biasanya kalau ikutkan dia macam dia bawah peranan kerajaan lah. Biasanya dia nak detect kalau isu sekarang pasal keganasan, mencari pengganas. Tapi kalau isu yang dulu, CIA ni dia macam nak menjatuhkan pimpin-pimpin yang mengancam kedudukan Amerika Syarikat. Macam dulu dia terlibat dalam penjatuhan Saddam Hussein. Lepas tu FBI pula, FBI ni kalau awak perasan bila kita tengok cerita orang putih, ada polis yang pakai topi cowboy tu, itu biasanya sheriff lah ataupun polis biasa. FBI ni dia akan uruskan hal-hal jenayah yang melibatkan antara wilayah. Okay, merentas wilayah. Contohnya macam negara kita, polis tu berkuasa pada setiap negeri, tetapi kalau dia buat roadblock, polis daerah tersebut saja yang akan uruskan roadblock sekatan jalan raya di kawasan dia. Contohnya kalau polis Ladang Gadis akan uruskan sekatan jalan raya kawasan Ladang Gadis. Tapi kalau penjenayah tu dah melibatkan kawasan yang lain, dia masuk ke kawasan yang lain pula, yang tu dia akan melibatkan polis-polis yang daripada HQ lah, daripada Bukit Aman. FBI ni macam polis daripada Bukit Aman. Dia uruskan jenayah yang merentas sempadan. Ataupun jenayah-jenayah yang berkes berat lah. Macam pembunuh bersiri. Itu yang di bawah tanggungjawab FBI. Okay, ada soalan lain? Cikgu, yang kerjasama pembangunan segitiga tu, dia lain-lain kan? Dia punya tujuan lain-lain juga. Segitiga yang Riau, Johor dengan Singapura kan? Segitiga tu kita tengok, kalau ikut kan, dia pelbagai, dia bukanlah lain-lain tempat. Cuma kita tengok dia ada macam, sekarang ni dia fokuskan kat situ, Indonesia, Riau, Indonesia, Singapura dengan Johor. Tetapi dia punya kerjasama lebih kepada ekonomi lah, sebab dia cakap kat situ pembangunan wilayah. Nak bangunkan ketiga-tiga kawasan yang berdekatan tu, kawasan yang kita panggil, kenapa dipanggil segitiga emas? Sebab kawasan tu adalah kawasan yang berpotensi untuk aktiviti ekonomi. Sebab apa aktiviti ekonomi? Sebab kawasan tu banyak pelabuhan-pelabuhan yang strategik. Okay, satu, terlindung daripada tiupan angin monsun. Yang kedua, terletak di tengah-tengah antara timur dan barat. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan lain, kita akan berhenti setakat ni. Dan bila kita dah tamat bab 10, maksudnya kita akan rest seminggu. Maksudnya kelas Google Meet ni akan start pada 3 hari bulan Julai lah. Maksudnya minggu depan tak ada kelas. Minggu depan kita akan start dengan kelas tingkatan 4 bab 1. Okay, maksudnya awak boleh terus buat soalan bab 1 dan nanti 3 bulan 7 nanti kita terus bincangkan untuk soalan bab 1 tingkatan 4. Okay, seperti yang awak maklum, sekarang ni keluar berita daripada KPM, kemungkinan pelajar-pelajar yang mengambil SPM akan mendapat vaksin terlebih dahulu. Sebelum awak dapat vaksin tu, pastikan jaga kesihatan, jangan pula awak yang kena positif sebelum dapat vaksin. Jadi satu masalah pula. Okay, sebab dia dapat vaksin, kemungkinan awak mungkin